buat sambil lewu kita rasa macam tak penting kan. Al-maklumlah sekarang ni yang pentingnya kan duit kan. Jadi semua orang tunggal langgang cari duit. Cari duit, tak ada duit payah nak bayar tu nak bayar ni. Jadi kita sampai jadi hamba duit. Jadi mata duitan. Maka wajiblah atas anda, wahai lelaki, mengerahkan tenaga dalam merentasi aqabah ataupun hal aqabah ataupun level ini, aqabah yang besar lagi panjang ini, selepas daripada kita menuntut ilmu, selepas daripada kita bertaubat, menyucikan diri, kita kena tahu apa benda yang menghalang kita. Jadi proses ni dalam bab ni dia panjang, nak kena kenal satu-satu. Orang yang nakkan kelebihan akhirat lah. Kalau orang tak bercara mana akhirat ni, dia tak bercara benda ni. Kerana sesungguhnya dia adalah aqabah yang paling banyak kesusahan dia. Banyak kesusahan dia. Banyak dia punya halangan-halangan. Jadi ramai yang tak lepas, dan hanya sedikit yang lepas. Yang paling banyak bebanan, penat, dan juga banyak kebinasaan dan juga fitnah, menimbulkan banyak, timbul daripadanya banyak fitnah. Maka sesungguhnya sesiapa yang telah binasa di kalangan manusia semuanya ialah disebabkan mereka terputus daripada jalan yang benar, sama ada dengan sebab dunia, atau dengan sebab makhluk, atau dengan sebab syaitan, atau dengan sebab hawa nafsu. Jadi kita kena minta bantuan, pertolongan daripada Allah Ta'ala. Sebab nak menghadapi perkara-perkara ni, kita ni tak kuat, kita ni tak gagah, kita tak ada kekuatan langsung, Tidak kita dapati kekuatan itu melainkan dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah menyebutkan perkara yang mendorongkan seseorang untuk mengambil perhatian berat terhadap fasal ini, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab Al-Qurbatu Ilallah, Asrar Mu'amalatiddin, kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, banyak bincang tentang perkara ni. Dan maksud kitab ini, kata Imam Ghazali, dalam kitab-kitab yang lain itu dah secara meluas dia bincangkan. Dan maksud kitab ini, dalam kitab Minhajul Abidin ni, Imam Ghazali dia mengarang kitab Minhajul Abidin ni, kitab dia yang kita kata yang apa ni, yang dah akhir lah, kitab yang dah kita masuk dalam kitab yang last yang dia karang. Banyak kitab, jadi dia ni macam nak buat kesimpulan. Ialah untuk membolehkan saya, kata Imam Ghazali, membolehkan aku menerangkannya lagi, walaupun dulu dah terang, tapi nak diperhalusi lagi, pencerahan. Di samping boleh aku bermohon kepada Allah supaya dia memperlihatkan kepadaku akan rahsia merawat hawa nafsu. Dah kata nafsu ni teruk, musuh. Ada syaitan, memang kita tak boleh nak ajak dia masuk Islam lah. Boleh? Tak boleh nak ajak syaitan, kita pergi dakwah syaitan masuk Islam, boleh tak? Jin boleh, tapi kalau jin nak jadi syaitan, tak boleh lah. Dan memang dia pangkat syaitan, mana boleh jadi baik lah. Nafsu boleh dirawat. Macam mana nak rawat, macam mana nak handle, macam mana supaya Allah memperbaikkan diriku sendiri, dan supaya Allah memperbaiki orang lain juga, dengan sebab apa yang ditulis oleh Imam Ghazali ni. Banyak pahala dia, banyak jariah dia, banyak jariah dia. Kita ni malah catat, sedangkan mencatat ni satu manfaat yang besar. Ulama dulu kalau dia tak catat, pakai tak baca dah kita, semua main pakai telinga, pakai dengar je. Kalau chip kita ni macam orang Arab dulu dah boleh ingat semua, tak apa. Kita ni banyak makan Kentucky Fried Chicken, chicken dish, banyak makan cekodok, banyak makan minyak lah.
banyak makan benda-benda yang boleh melemahkan ingatan. Jadi mana kita nak ingat, melainkan ada catatan, ya. Tapi orang dulu walaupun dia kuat ingatan dia, tetap dia mencatat. Imam Ghazali mencatat, Imam Syafi'i mencatat, ulama-ulama mencatat, ya. Kita kena catat diary, tulis. Ini tulis apa? WhatsApp aja. Gambar ini. Gambar muka. Itu je. Asyik duduk melayan WhatsApp aja. Lepas tu lama-lama pening, delete semua sekali. Jangan segan-segan nak delete je. Jangan nak pilih-pilih, nak guna, tak guna, nak guna, delete semua sekali. Lepas tu esok masuk lagi. Lepas tu keluar left group kan, takut tak tahu berita pula, bimbang pula dia, syaitan duk main dekat situ. Lama-lama pening kat situ. Jadi penting kita mengarang, mencatat, ya. Jangan tinggalkan kerja-kerja mencatat lah. Kemudian aku ringkaskan dalam kitab ini kepada beberapa perkara penting. Dalam kitab ini Imam Ghazali dia ambil perkara penting, main point. Cukuplah dengan poin yang dia beri itu, cukup dah, ya. Sebenarnya kita tak payah kaji yang lain dah. Kita ambil poin yang dia bagi itu, kita hadarkan dekat situ. Kita fahamkan dan kita beramal. Tak payah dah nak cari benda lain. Ini beberapa kali saya datang sini pun jadi tok imam dah. Sebab orang sini bila saya datang dia segar belaka. Semua jadi warung belaka, duduk belakang. Bapak imam duduk belakang belaka, tolak saya. Saya ingat mari sini nak relax. Dia memang jadi imam. Tak adanya tolak kita juga. Dia kata ustaz borong semua sekali. Imam maghrib, kuliah maghrib, imam isyak. Ni borong semua sekali. Bila jadi imam, bila tanya baca wirid, nyak je belaka. Bacalah hati ke apa? Bacalah hati ke? Kenapa ayah makan tak baca doa? Ayah bacalah hati dah. Ada style itu katnya. Dia style bacalah hati. Janganlah bacalah hati. Kita tak ada, macam tak ada suasana lah. Macam tak ada suasana kita kata. Jadi orang Nusantara ni lepas sembahyang ada wirid. Kalau di Arab Saudi tak payahlah cerita. Imam Mekah dia tak wirid, dia wirid sendiri-sendiri, dia tak wirid kuat-kuat. Dan dia tak perlu, dia sana umumul balwa, dia tak perlu kepada tunggu semua, tak perlu. Tapi orang kita ni perlu. Kalau tak wirid kat sini, dah wirid dah lah. Pakai tak wirid dah lah, dia wirid dengan WhatsApp dia, kat tepi-tepi kat kedai apa, pakai tak wirid dah. Jadi lepas sembahyang stay lah. Utama sembahyang maghrib, sembahyang subuh, wiridnya panjang sedikit. Bagi salam bangun. Jadi lepas ni kita wirid kuat sikit. Kita baca tu biar kuat sikit. Tapi jangan menjerit-jerit pula, sebab ada orang lain sembahyang kan. Jadi kita sedang-sedang lah. Tak perlu kuat-kuat. Sebab kita punya amalan di sebelah selatan begitu. Wirid-wirid yang kita baca lepas sembahyang tu umpamanya, ayat-ayat tu semua vitamin-vitamin untuk roh kita. Kalau tak baca tu tak ada dah. Qul huwallah 3 kul tu, ayat kursi tu. Kalau tak baca tu tak ada dah kita amalan. Lepas tu mulalah pelik cari amalan pelik-pelik. Padahal Allahumma antas salam tu dah gagah dah ayat tu. Kalau kita amalkan jadi kuat dah. Allahumma antas salam minkas salam, boleh menjamin keselamatan kita dengan sebab penyerahan diri kita pada Allah. Tapi kita tak baca, mulalah cari ayat pelik-pelik. Ilmu bala ayat kontuk cari lagi gabung-gabung. Jadi ilmu apa kata? Jadi ilmu bawa ilmu khaddam lah, ilmu apa, amal benda pelik-pelik. Lepas ni kita wirid kan. Kecuali orang Wahabi yang tak wirid. Orang Wahabi dia tak wirid, bid'ah dia kata dah. Tapi dekat Selangor ni mufti dah kata benda-benda khilaf jangan balah, awak tak nak wirid sudah. Tapi kalau nak wirid kuat sikit, saya minta wirid kuat sikit lah. Ini macam saya seorang je baca, nak telan Aliyah pun tak sempat. Kalau malam Jumaat tu kita jadi kepala Yasin kan, nak telan Aliyah pun tak sempat. Pasal apa? Hal lain senyap. Kalau putus suara kita, putuslah suara tu, tak dengar suara lah. Lama-lama kita nak telan Aliyah pun tak sempat, sampai tercekik kata. Kita ni tak terhibur ke dengan baca-baca zikir, wirid, tak terhibur ke?
Nah, orang patutnya betul gitu. Subhanallah, subhanallah ni kaku. Macam nak tak nak aje. Nah, kalau boleh lah, sebab perkara tu memang dah jadi amalan dari dulu. Cuma sekarang ni kita ni cacat marupa sikit. Pasal apa? Pasal masuk pengaruh-pengaruh fikir yang lain. Jadi ada setengah kata bid'ah, ada setengah kata gini, ada kata tu. Jadi kita ikut kata kita hak belajar lah. Tok-tok kita, ayah-ayah kita, ulama-ulama kita dah susun, bukan saya saja jadi itu pun untuk kebaikan kita. Terutama maghrib, subuh. Subuh payah sikit pasal nak pergi kerja. Al-maklumlah kita ni kan nak masuk kerja tu lebih berdisiplin daripada masuk ibadah. Masuk ibadah dah. Semayang datang cikai-cikai, semua jemaat datang cikai, seng-seng sebelah seluar. Nah, dengan talita yang masuk dalam baju lah, dengan seng-seng tak turun balik lah, duduk semayang jemaat. Cuba masuk balik pejabat macam tu. Cuba masuk balik pejabat pakai kata seng-seng lengan gitu. Talita yang masuk dalam, seluar sebelah naik, sebelah turun. Cuba tengok pejabat. Cuba terus tengok. Dah. Gila, mesti kata gila. Takut kita kata dikatakan orang kita gila. Jadi dengan Allah kemaslah sikit. Kalau depan pejabat kemas kita. Kalau kita pakai tie, betai lah kita, elok lah. Orang belah-belah Turki sana, hafiz-hafiz, imam-imam semua pakai tie. Pakai tarbus. Pakai songkok, pakai tie. Orang belah sini pakai sorban. Pakai jubah, pakai asal tutup aurat sudahlah. Jadi kalau nak pakai kemas. Jadi bersungguh-sungguh dalam masuk kepada ibadah. Jadi ini dia nak bagi yang Imam Ghazali supaya kita mengambil perkara yang penting ini. Jadi dia bagi poin-poin. Dan fasal ini dikhususkan mengenai perkara penting dalam menangani 4 perkara ni. Adapun dalam menangani dunia, dunia, makhluk, syaitan, nafsu. Dalam menangani dunia, maka anda wajib berwaspada. Dia panggil tajarrud wa tazahud, dia panggil berwaspada. Jangan sampai dunia tu menerobos masuk ke dalam hati. Mana hati? Selalu dalam hati. Dalam hati. Hati belah sini lah. Jantung kiri, hati belah sini lah. Yang kena, orang kena hepatoma ke apa, bengkok sini lah. Hati-hati. Tapi Rasulullah ni kalau ditunjuk at-taqwa ha huna dalam dada. Sebab sebalik dada tu. Sebalik dada. Ini dia simbolik lah. Kalau nak kira ikut kajian sebenar, hati tu kat sini. Kat sini mana ada apa? Ada jantung. Hati kat sini. Sebab dalam hati ada akal. Dalam hati ada akal. Akal duduk dalam hati. Jadi hati kat sini lah. Hati kat sini kita boleh sedekah ke orang foto bagi orang lah. Kalau rosak boleh tukar. Kalau jantung masuk plastik boleh jalan lagi. Kalau sini rosak macam masuk tampoi lah kita. Sasau. Mana hati tu kat sini. Ini yang nak kita kena jaga. Yang nak jaga ni. Ini. Kalau ibarat kapal terbang ni, kokpit ni. Dalam ni adalah ruangan kita ni, ada satu ruang, otak kita duduk dalam ni, akal, hati duduk kat sini. Ini yang kita kena jaga. Sebab tu dia duduk dalam tempurung yang keras. Dalam ni kita tak boleh bagi selain pada Allah. Di sini hanya tempat kita bermunajat kita dengan Allah Ta'ala dalam ni. Walaupun kita sibuk bekerja, tapi di dalam ni kita dengan Allah Ta'ala. Orang yang berzikrullah itu ialah dia tidak dilalaikan oleh perniagaan dia. Dia bekerja tunggal langgar pun dekat sini tetap dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kat sini dah masuk, dunia dah masuk, syaitan pun dah masuk, habis. Jadi syaitan pun, kalau sihir pun, kalau orang kita nak, kalau dihantar pada kita pun, dia akan masuk sini dulu. Dia tembak sini dulu, dia kacau kita berkhayal, baru dia turun ke bawah. Mana dia masuk dalam ni, dia rosakkan file-file memori kita semua dalam ni. Habis semua RAM pun dia rosakkan dalam ni kan. Semua duduk dalam ni. Lepas tu baru dia dah menguasai sini, baru dia turun ke bawah. Masuk duduk dekat bawah jantung tu. Situ.
Dia bertelur kat situ, dia beranak pinak kat situ. Daripada situ baru dia merebak. Baru dia merebak. Pergi ke buah pinggang, pergi ke mana-mana lah. Undi kencing, pergi ke perut, pergi ke mana-mana. Syaitan, jin-jin yang sihir tadi tu. Lepas tu kena jaga yang ni. Bila yang ni kita jaga, dia nak masuk, nak masuk, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Ini nak jaga. Tapi orang Melayu sekarang ni habis kena terpengaruh berlaku. Terpengaruh. Asal benda pelik, jin. Asal sakit, hospital tak dapat teris, jin. Asal terganggu sikit nampak bayang-bayang, jin. Semua jin. Macam seolah-olah dunia ni penuh dengan jin Padahal malaikat pun ada lagi ramai pada jin. Tapi kita ni dah terpengaruh dengan dunia mistik lebih. Banyak kat TV pun buat macam-macam acara mistik, cerita-cerita hantu, cerita puaka dan sebagainya. Kita pun dah terracun kepala otak kita. Kalau sakit, pergi cek hospital dulu. Saya dah pergi dah Ustaz, dah pergi dah. Tak ada apa-apa. Pergi mana? Setakat klinik depan tu je, dia tak nampak, kata tak. Pergi dia, doktor tak ada apa. Doktor mana yang kata? Doktor Sujai kata. Doktor Hamzah, tak boleh pakai, kena pergi pakar. Pakar pula kena pergi sungguh-sungguh. Ini dah buat appointment tapi tak pergi. Ada amalkan madu lebah lah. Ada amalkan madu lebah. Beli sebotol. Dah 2 tahun tak habis-habis sebotol. Itu bukan amal namanya. Itu beli tengok. Beli ubat tengok. Lepas tu sakit tuduh jin. Sakit tuduh jin. Tuduh orang. Ini orang sihir ini. Dia tuduh orang. Jadi ini otak kita tu dah banyak main kat situ dah. Dah banyak dikotori kat situ. Jadi orang suruh zikrullah, bukan suruh zikrul jin. Ini tak zikrullah. Kalau tanya tenang, tak nak zikir, nampak hantu, zikir pula tu. Pelik tu. Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca pasal nampak hantu. Itu yang hantu gelak tu. Dia gelak bukan apa. Kau nampak aku pun kau baca ya. Tuan langgar kau tajwid pun salah, dia kata. Itu yang dia ajar kita balik tu. Zikir bila nampak hantu. Itulah. Itu yang hantu gelak ya. Jadi ini orang zikir ni tak kira masa nampak hantu ke tak nampak hantu ke. Dalam menangani isu dunia ini, maka anda wajib berwaspada, bertajarrud. Jangan kasih dunia masuk dalam hati kita. Berzuhud, berzuhud. Zuhud ni clear. Tak ada dunia masuk dalam hati. Hati hanya ada Allah. Hati hanya ada Allah. Tak boleh ada duit, tak boleh ada dunia, tak boleh ada yang lain. Allah semata-mata. Yang lain semua di luar. Di luar. Untuk kita kawal, untuk kita kontrol. Bukan sampai kita ni jadi hamba duit. Tak, duit kita kontrol dia. Bukan kita yang jadi gila dengan sebab duit. Kerana sesungguhnya urusan dunia ini tidak sunyi daripada 3 perkara. 3 ni, dia bagi point. Dapat 3 point malam ni pun okey. Masa cepat Ada 3 perkara tentang dunia. Pertama, sama ada anda seorang yang mempunyai celik mata hati. Orang yang celik mata hati, orang yang punya kebijaksanaan. Kira orang yang nampaklah faham hakikat. Faham hakikat. Maka cukuplah bagi anda mengingatkan bahawa dunia itu musuh Allah. Di setiap Imam Ghazali istilah dunia musuh Allah. Istilah Macam mana pula nak dunia itu musuh Allah, kan Allah yang jadikan dia. Tetapi dalam satu bab pengabdian, bab peribadatan kita kepada Allah, Allah jadikan gitu. Dunia ni musuh. Makna mengacau lah. Gitu. Dia boleh menyekat kita punya kelancaran beribadah tu. Sedangkan Allah itu diistilahkan sebagai kekasih, sebagai kekasih kita, kekasih Rasulullah. Jadi kalau Allah tu kekasih Rasulullah, Allah tu juga kekasih kita lah. Kita pun sepatutnya menganggap Allah itu kekasih kita lah.
Rasulullah Habibullah, ya Habibi. Dan penolong Allah itu sebagai pembantu. Ada pula orang kata, ada letak Allah sebagai pembantu kata. Oh, mana second class lah. Memang Allah bantu pun. Kalau Allah memang segala-galanya Allah yang bantu. Ke ada kuasa lain? Nak soalan dia tak? Ke ada kuasa lain yang memberi kita? Allah membantu. Allah ni kalau memberi, wah, kau dia bagi. Dia bagi itu bagi sungguh lah. Kasih sayang Allah ni melampaui daripada kemurkaannya. Kalau kita tengok Allah murka kan, kita rasa kan pantai Miami tu kan, tempat orang putih tidur tak apa ni, baring kat pantai tu yang terlanjur bogel kan, dah macam ikan duyung jadi kan. Dah tempat maksiat. Patutnya hari-hari tsunami pergi situ dah. Patutnya hari-hari tsunami pergi situ. Dah langgar pantai tu. Pasal apa? Tak beradab. Tak beradab. Ada kena telanjang bogel kan, dah tua-tua pun telanjang bogel kan. Agaknya dia nak jadi budak-budak balik katnya. Nak masuk dalam perut balik lah gamanya. Kalau ikutlah. Tapi elok aja. Elok je kat sana lah. Kalau tidak, negara kafir ni hari-hari lah. Sampai kita pun sampai tersalah anggap. Berlaku bencana saja pada anggapan kita, oh, ni siapalah buat maksiat ni, bencana ni. Sekali dekat masjid mana? KL lah, masjid Jamek KL lah, 13 tu kan. Jatuh dia punya kubah dia kan. Siapa buat maksiat lah masjid ni sampai kubah jatuh. Mana pula ada orang buat maksiat lah masjid? Dalam masjid mana ada orang buat maksiat? Kerin tumbang kat Mekah, mana ada orang buat maksiat kat Mekah? Kerin jatuh tu, oh, ni maksiat apa ni? Bala ni kena maksiat. Itu kita anggap, selalu kita anggap macam tu. Tak, dia bukan macam itu hakikat dia. Dah, memang Allah Ta'ala dah ciptakan, dah tulis dalam skrip dia nak jadi. Dia jadilah, dia tak kira kafir ke Islam ke. Bala, bencana bukan untuk orang kafir saja. Dan nikmat bukan untuk orang Islam saja. Tak, dia tak susun macam tu. Itu dalam bab takdir. Bala untuk orang Islam. Jadi tengok Rohingya macam mana, tengok Syria macam mana, tengok orang Islam pun kena timpa bala. Nikmat untuk orang kafir pun dapat. Lebih nikmat dia lagi. Kalau tengok dia bangsa kepada dunia, lebih nikmat mereka lagi berbanding kita. Dia tak jadi ukuran begitu. Kita kenal Allah yang telah mengaturkan semuanya, menjadi penolong. Jadi dunia ni musuh Allah. Dunia ni musuh Allah, dibangsakan begitu ya. Kita ni kekasih dia. Sementara dunia bertentangan dengan akal yang waras. Sedangkan akal adalah harga diri anda sendiri. Makna kalau Allah tu kekasih, kita nak jadikan Allah tu kekasih. Sedangkan dunia tu musuh Allah, kita pergi berbaik pula dengan dunia tu. Pergi ambil dunia. Dunia musuh Allah. Jadi apa jadi? Kita berkawan dengan si A. Si A ni musuh dengan si B. Besok kita pergi minum ngerti dengan si B. Apa A cakap? Apa A kata? Dia ni dah apa dah. Dia dah lain macam. Kerana apa? Kita telah berkawan dengan apa yang dimusuhi. Allah perintahkan supaya kita menyembahnya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dalam penyembahan, dalam kita menyembah Allah ni, jangan kita bersyirik. Makna dalam menyembah Allah kita ada menyembah yang lain. Dalam menyembah Allah ni kita wajib ingat hanya kepada Allah saja. Tapi dalam masa sama kita ingat pada benda lain, sama-sama ingat pada benda lain. Jadi bagaimana pandangan Allah? Kalau ibarat manusia ni, dia ada istilah kecil hati lah. Kecil hati lah, istilah kecil hati lah. Manusia lah, Allah ni tak kira kecil hati besar hati. Dia yang jadikan belaka. Tapi maknanya kalau istilah begitu, tergurislah hati. Orang kata suruh ingat aku seorang je, suruh cinta ke aku seorang. Tiba-tiba kita ada cinta pada benda lain.
Ini kalau hal rumah tangga, nak berperang dah. Cukuplah mengingatkan bahawa dunia itu musuh Allah. Jadi jangan kita ambil dunia masuk dalam hati kita. Marah Allah gitu ya. Allah tak redha. Allah tak redha ya. Istilahnya begitu. Yang kedua, sama ada anda daripada orang yang mempunyai himmah yang tinggi ya. Mempunyai himmah yang tinggi, mulia dan kesungguhan dalam beribadah. Grade kedua, second class. Maka cukuplah kepada anda menyedari bahawa dunia ini ya, kesialannya sampai menghalang kemahuan anda untuk beribadah. Dunia ni kalau kita berapat dengan dia, maka nanti dia akan mengganggu urusan ibadah. Dia benda-benda ni dalam ibadah ni kita nak kena plan, kita nak kena rancang juga. Jangan nak duit je rancang dah. Money planner lah. Plan nak duit saja. Ibadah pun kena rancang juga. Kalau kerja kat KL, asal turun ni kan jam, jadi maghrib duduk dalam kereta. Dah tahu macam tu dah. Nantilah plan lah. Dalam kita pun dah boleh atur dah. Kita nak target maghrib kat mana, semayang. Ini main redah, tak ada plan. Yang kelakarnya, kenapa tak semayang? Seluar saya kotor kata. Maksud saya nak gelak pula macam tu. Gelak lah. Apa gelaknya? Kenapa kau pakai seluar kotor? Kenapa kau pakai seluar kotor? Kencing. Kencing lah seluar pula. Ke ada sil dipanggil apa? Sil baul dipanggil. Kencing tak tus ke apa awak ni? Dah tahu kita ni setiap masa sehari ada 5 kali beribadah semayang tu. Susunlah. Jagalah kebersihan. Leceh lah nak tukarkan pelekat. Asyik nak tukarkan pelekat je. Leceh kata nak senang, pakai bersih-bersih. Stokin bersih kan, spender bersih, seluar selek bersih, seluar jean pula dah. Seluar jean bersih tak apa. Pakaian bersih. Jadi kita boleh semayang. Allahu Akbar. Jangan jawab seluar saya kotor. Apa hal pakai seluar kotor pula? Kita nak menghadapan dengan Allah ni, kita kena standby, dalam keadaan standby, dalam mood standby. Sebab apa? Kalau ikut orang yang semayang, dia lepas semayang subuh tu, dia dah kena pasang niat nak semayang subuh. Ya Allah, syukur aku dapat semayang subuh. Ya Allah, mohon aku izinkan, mohon panjangkan umurku, mohon beri kesempatan kalau boleh nak semayang zuhur. Jadi kita ada niat, pasang niat. Jadi kita dalam mood standby, menunggu semayang. Jadi kalau menunggu semayang, jagalah kebersihan. Batal wuduk, ambil wuduk. Kalau nak kencing, masuk elok-elok, ambil elok-elok. Jangan main tembak kan, sampai terpercik. Dunia ini kesialan yang menghalang kemahuan untuk beribadah. Dan dunia ini menyibukkan fikiran kita terhadapnya, sehingga menyebabkan kita ni terpaling. Pemikiran kita terpaling. Dah tak ada ingat lagi dah untuk ibadah. Dah tak ada ingat dah. Kita ingat dunia, kita ingat untuk dapatkan kemewahan dia, keseronokan dia, kecanggihan dia, nak dapat yang bagus-bagus. Jadi pemikiran kita dah ditukar, dah diarah ke situ. Nak melabur nak beli Bitcoin. Saya nak melabur je lah. Fikir duit sampai mata pun jadi es. Semua orang nak duit. Bukan awak seorang je nak duit kan. Gitu. Tapi jangan jadi sampai dengan sebab duit tu sampai benda lain tak buat. Seolah-olah hidup ni duit saja nombor satu.
memalingkan pemikiran kita daripada beribadah dan melakukan kebajikan. Jadi pada stage yang kedua, orang yang ada kesungguhan dalam beribadah, cukuplah mengingatkan dunia ni dalam konsep ibadah. Dunia ni suai, suai kata, kata suai dah, sial, bawa sial dunia ni. Jadi jangan sampai masuk ke dalam. Kalau dah masuk ke dalam, dia siap, dia akan menyebabkan kita jadi sial. Kitab ni kata sial. Ayat sial tu kita nak cakap tak sedap, sial tu kan. Tapi ayat kitab cakap kesialannya memang dia bawa sial, dia membawa sial. Jangan sampai terkena sial, jangan sampai terkena suai tu, Jadi kena atur betul-betul. Yang ketiga, sama ada anda dari golongan orang yang biasa-biasa, yang selalu lupa lalai. Itu kita lah tu, kategori awam lah. Orang yang lupa lalai, yang tiada mempunyai celik mata hati, yang boleh melihat hakikat. Kita ni nampak duniawi, nampak zahir saja. Tidak, pandangan kita tu tak nampak hakikat, tak faham. Dalam buat ibadah pun mungkin kerana adat. Orang pergi sembahyang, dia pergi sembahyang. Kenapa kau pergi sembahyang? Kerana adat. Sebab adat orang sini, bila tiap-tiap waktu je penuh dekat surau ni. Penuh kan? Tiap-tiap waktu. Alhamdulillah. Penuh dengan ruang. Penuh dengan ruang kan? Penuh. Jadi bila dah penuh je, dia tak pergi. Dia seorang tak pergi. Rasa macam pelik kan kalau dia tak pergi dah. Dekat apa ni? Dekat saya tanya, masa saya pergi Kemboja tadi, almaklumlah pergi Kemboja kan. Baru pertama kali pergi Kemboja. Orang Kemboja ni dia ada satu kampung tu. Ada satu kampung, bukan kampung, dia kira negeri lah. Kalau tak negeri pun bandar lah kot. Dekat bandar tu, orang panggil dia, bandar tu orang panggil orang Jawa. Situ ada satu grup kumpulan orang Jawa dia panggil. Orang Islam lah, dia mengaku Islam, tapi dia semayang seminggu sekali. Dan dia dipanggil orang Jawa. Dia dipanggil orang Jawa. Tapi bila dia semayang Jumaat, penuh masjid tu. Penuh masjid. Kita pun kalah dah. Penuh masjid tu, padat masjid tu penuh. Mana sebab apa? Dah adat dia begitu. Jadi nak kata dia faham hakikat ibadah tu, dia tak faham. Ada antara kita pun ada begitu. Mana ni? Masjid. Nak pergi masjid. Boring lah kat rumah. Pergi masjid ada member. Dia pergi masjid sebab member. Bukan dia pergi masjid tu kerana Allah. Jadi orang yang pergi masjid sebab member ni, bila ada kuliah duduk kat luar. Duduk kat kursi luar, dia borak dengan member dia. Dia tak sibuk dengan kuliah. Yang penting aku datang masjid, sembahyang maghrib, lepas tu sembahyang isyak, lepas tu balik. Sekali kuliah, Allahumma sampai 9:30. Mula Pak Imam tu jadi mangsa dia. Ustaz jadi mangsa dia. Apalah ustaz ni, tak habis-habis kata. Dia bagi amu pula ustaz tu. Tunggu, tak apa hati sembahyang kat luar. Allahu Akbar, buat jemaah kat luar. Macam itulah. Sebab apa dia datang masjid? Sebab nak sembahyang. Bukan dia dengan kuliah. Dia tak kisah apa. Dia tak kisah apa orang buat program apa. Buat program maulid contohnya kan, maulid. Orang kat Nusantara ni, kita memang terkenal dengan maulid. Maulid yang kita orang biasa ni mungkin setahun sekali lah, Rabiul Awal, dan bulan maulid, selawatlah kita. Dulu memang orang ambil berat, kampung buat. Sekarang ni penat agaknya. Tunggu adun buat ke, peringkat yang besar buat, negeri buat ke, pergilah bergerak ke mana lah. Buat program maulid umpamanya. Jadi kita pun nak membiasakan tu, buatlah maulid. Buat program maulid. Bila buat program maulid,
Ramai je lah, ramai je jemaah ni. Apa kisah maulid tak maulid Dia pun tak kisah, dia duduk dalam masjid kan. Padahal kita buat kat beranda luar masjid lah, beranda luar. Kita pun ada qasidah lah, apalah, kita jemput satu tahfiz ni. Mak tahfiz ni. Yang lain duduk dalam masjid. Sampai ngam kita dah set tu. Okey, sampai dekat nak doa tu azan. Okey, azan tu. Azan kan. Nanti ada sikit lagi sambung, ada sambung tazkirah lagi. Ya, bila sampai azan tu habis, yang kat dalam tu Allahu Akbar. Sembahyang sunat kan. Baik tak? Amalan kenapa? Oh, lepas azan sembahyang sunat. Oh, sembahyang sunat kan. Majlis kat luar tu tak habis lagi. Majlis yang kita buat tu adalah majlis yang masjid anjurkan tu, namanya majlis mahabbah Rasul. Majlis maulid. Untuk dalam tu kita sebut-sebutkan, kita memperingati kelahiran Nabi. Bila Nabi lahir tu, Nabi bawa apa? Nabi lahir bawa apa? Jadi kita menceritakan itu. Dia kat dalam tu buat ya Allah sembahyang. Macam tu kan. Okey. Tiba-tiba masjid anjurkan maulid. Panggil menteri besar datang. Menteri besar tu duduk depan tu dengar maulid. Dengar maulid. Boleh pula dia ikut tu dalam tu. Jadi awak ni cinta Rasulullah ni kerana orang besar ke, kerana menteri ke, kerana orang Kalau tak ada orang tu, apa buat tak tahu saja. Situ kantoi sikitlah, pemahaman tu dah kantoi. Kalau orang dulu dia hormat betul, sampai mahal qiyam tu dia berdiri. Sekarang ni orang mahal qiyam pun tak tahu. Bila baca maulid, dia ada mahal qiyam. Ada sampai satu tempat tu kita berdiri. Sallallahu ala Muhammad. Muka senyum. Sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat muka kelat. Tala'al badru alaina. Dia tala'al badru alaina. Agaknya orang Madinah lu masa dia nyanyi lagu Tala'al tu, macam mana muka dia? Kita nak hayat benda tu lah, tapi benda tu pun tak tahu dia. Kalau salam tu sallallahu alaihi Muhammad, pekak je mukanya sallallahu alaihi Muhammad. Dia kena senyum pasal apa? Seolah-olah menyambut kedatangan Rasul. Jadi orang Madinah masa Rasul datang tu dia seronok. Tu sampai dia menyanyi tala'an. Kita sini tala'an juga muka pekat aja kan. Pasal apa? Tak faham apa yang dia buat tu dan tak nak ambil faham. Dan sekarang ni orang pun buat tak kisah, hanya sebahagian yang apa, sebahagian tak. Sebab kita ni dah dilanda dengan berbagai-bagai pemikiran, dah tak satu lagi dah. Tu bid'ah lah tu. Nabi tak ada buat benda tu. Banyak benda yang Nabi tak buat. Banyak benda yang Nabi tak buat. Pasal apa? Tak terfikir Nabi nak buat benda tu zaman tu. Habis bid'ah semua. Bid'ah semua dah. Sebab yang Nabi tak buat ni bukan semua haram, bukan semua makruh. Dan kita nak kena faham kenapa Nabi tak buat. Mungkin tak sempat, mungkin tak terfikir, mungkin Nabi malah nak buat, mungkin Nabi tak nak buat. Tapi benda tu bila sahabat buat, okey-okey je. Nabi tak marah, Nabi tak apa. Tapi pemahaman tu dia dah melanda kita macam-macam. Jadi kita anggap dia, ataupun kita memang tak faham hakikat. Orang yang tidak dapat melihat hakikat. Maulid ni, ini majlis Rasulullah. Kita buat ada aja, muka ni betul. Betul ke? Sampai buat ada pada tahu ke dah. Bila sampai mahal qiyam dia buat ada, duduk WhatsAppnya gitu. Ada kata. Nanti kita buat sekali dah. Lepas tu kita buat bunga rampai dalam tahu RM50 kan. Sallallahu ala Muhammad, berderet datang RM50. Jangan sampai macam tu, hina sangat. Apa ni, mengingati Rasulullah kerana duit. Ingat Rasulullah ada itu. Kita duit tak ada, duit ada. Dia bila sampai maulid je kita bersatu dan kita duduk dalam tu. Jangan difikirkan yang lain daripada hanya kita. Sampai orang tanya, alah baca Quran baik, baca Quran lagi baik daripada baca maulid. Saya tanya balik, mana kau tahu baca Quran baik? Mana kau tahu kau baca Quran baik daripada maulid? Engkau baca Quran kau faham tak? Tak faham satu. Lepas tu baca maulid tu, baca kisah siapa? Kisah Rasulullah yang menyampaikan kau Quran tu. Kan? Rasulullah tu yang menyampaikan kepada kau Al-Quran itu. Dia yang buat Quran tu. Kisah dia dibaca.
Jadi ada keutamaan yang untuk kita menyertai. Jangan buat tak reti je. Nanti maknanya kalau buat tak reti, mana dia tak faham hakikat. Kadang-kadang sedih sebab dulu benda tu masyhur, benda tu dilakukan semua, sampai sekarang dah mula dah. Datanglah terpaksa jemput Habib Syekh daripada Indonesia datang dah, terpaksa jemput dia datang. Nah, dia pun bawalah, mula-mula bawa lo gempak sungguhlah. Sampai ada orang ejek-ejek lah, sampai macam-macam lah orang komen ni macam-macam lah. Jadi orang yang tahu hakikat ni lah dalam bab maulid ni jadi kita kena satu hatilah kita pegang apa yang ulama-ulama kita dah susun, dah wujudkan dulu. Kalau nak kira perkara bid'ah, apa itu bid'ah? Nabi tak buat. Kalau kita pegang jawapan tu, mati kita lah. Ulama hurai bid'ah tu tebal-tebal kitabnya nak memahamkan apa itu bid'ah. Tiba-tiba bid'ah kita ni ialah apa Nabi tak buat. Jadi kita pun jangan buat. Kita pegang keras macam kayu macam tu. Lepas tu banyak Nabi tu buat. Nabi tak wirid, dia pun tak wirid. Nabi tak baca talqin, dia pun tak talqin. Besok ayah dia mati, kamu dah balik semua dah. Kalau di dunia sebelah sini pelik lah. Kerana apa? Ada talqin yang orang Melayu maksudkan baca sesuatu tu, baca ayat-ayat itu yang disusun oleh ulama itu berdasarkan Quran hadis. Perkara tu berdasar Quran ni dibaca di atas kubur tu, di samping kubur tu dibaca. Itu talqin makna orang sini. Kalau talqin dalam makna hadis ialah kita la ilaha illallah tu, masa dia tengah tercungak-cungak nak mati tu, kita talqinkan kalimah thayyibah tu supaya dia ingat dan dia sebut. Talqin kat situ. Jadi kalau orang yang tak faham, talqin bukan atas kubur tu bukan talqin. Talqin juga, tapi talqin dalam makna yang dipakai oleh orang sebelah sini. Sebab dia pergi belajar kat sana. Dia pergi belajar kat sana. Itulah kalau zaman dulu dia belajar tu, orang pergi belajar tu, masyarakat dia hantar. Orang hantar gitu kan. Guru dia hantar, pergi. Sebelum pergi tu amanat dia beri. Balik menyebarkan. Ulama dulu besar-besar, tinggi-tinggi ilmunya 4 mazhab dia faham. Tapi dia balik sini tetap dia ajar Imam Syafi'i juga. Dia tak dia ajar Hambali kat sini. Apa dia bodoh ke? Dah, dia 4 mazhab dia faham. Orang sekarang ni yang pergi yang dia orang tak ada siapa hantar, dia pergi sendiri belajar. Tak ada siapa hantar. Dia balik sini, kenapa ramal Imam Syafi'i saja? Kita ada 4 mazhab. Sudah. Nak apa ni, jadi cacar marba ni. Satu masjid tu seorang semayang pakai ni, dia nak macam itu. Tak boleh lah. Ulama dulu, orang dulu lagi bijak. Dalam bab hukum hakam, dalam bab rujukan-rujukan hadis, masdar Islam ni, orang dulu lebih asah daripada orang sekarang. Dia tak akan jadi orang sekarang lebih asah. Yang hampir dengan Rasulullah tu yang terbaik. Maka kita yang jauh ni macam mana kita boleh komplain orang dulu? Ini penyakit-penyakitnya yang tidak faham hakikat. Jauh saya menerang tu maknanya kalau orang tak faham hakikat, dia jadi kelam kabut lah. Mana orang yang lupa lalai, kita lah orang awam yang lupa lalai, yang tiada mempunyai celik mata hati yang boleh melihat hakikat keburukan dunia. Dunia ni pada hakikatnya fana, pada hakikatnya hancur. Kita duk puji-puji sekarang, nanti hancur, buang, campak. Itu. Dan anda tidak mempunyai himmah yang tinggi yang mendorong anda berbudi pekerti mulia. Ini satu grup. Mana yang pertama tadi, grup ni yang ketiga ni. Grup ketiga yang lalai kan. Yang tak dapat nak faham sangat tentang kehendak-kehendak ni. Kehendak-kehendak agama, kehendak-kehendak syariat, Bagi orang ini, maka cukuplah bagi anda mengingati bahawa dunia ini tidak kekal. Ini semua orang faham lah. Orang kafir pun faham, dunia ini tak kekal.
Yang hidup lama-lama mati, yang muda lama-lama tua, yang cantik lama-lama jadi tak elok, yang baru jadi buruk. Itu semua orang pun faham. Jadi cukuplah bagi anda mengingati dunia ini tidak akan kekal. Sama ada barang yang kita miliki ataupun kedunia ataupun harta ataupun pemilikan yang ada pada kita tu, sama ada dia buruk dulu, dia musnah dulu, dia yang rosak dulu, dia hilang dulu, ataupun diri dia tu yang jalan dulu. Dah. Buat rumah lawa lah, tersergam indah, bangga dia. Rumah pattern terkini. Dengan dinding dia bucu semua cermin. Rumah sekarang ni kena banyak pakai langsir pasal semua cermin laga kan. Dinding pun bucu pun cermin. Cantik terkini. Banggalah. Cat yang orang kata yang nampak macam megah lah. Dah siap rumah tu kita pun banggalah. Besok mati. Besok mati dah. Dia tinggalkan rumah dia. Baru sehari dua hari duduk rumah dia mati. Jadi dunia ni tak kekal. Sama ada dunia yang tinggalkan kita ataupun kita yang tinggalkan dunia. Begitu. Cukuplah kita sematkan perkara itu bagi orang yang seperti kita ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, sekiranya dunia ini kekal untuk anda, tetapi anda sendiri tidak kekal bersamanya, sebab mati. Maka bila dah mati, harta itu akan berpindah milik. Semua orang faham itu. Tapi dalam bab ni pun, dalam perkara ni pun ramai yang lupa dunia ni fana dah. Bersungguh-sungguhlah dia mengejar dunia ni. Betul-betul lumus dia mengejar, dia mengadakan, dia nak memiliki benda yang akhirnya fana. Fana, rosak. Kalau handphone lagi suka. Handphone lah. Baru beli handphone Saya pun baru beli handphone. Itu juga handphone. Baru beli. Pasal yang ni rosak tadi. Rosak, geram beli tu lagi. Habis berhilang datanya, beli tu lagi. Sebenarnya dulu kan saya pakai kan, dalam hati tu terdetik juga, bila nak rosak handphone ni. Bila nak rosak handphone ni. Kalau jatuh tu, kalau handphone jatuh lenyek pula oleh kereta sendiri, tak menyesal rasa dah. Memang itu diharapkan. Sebab apa? Nak beli handphone baru. Pasal apa? Kalau tak rosak tak boleh beli handphone baru. Kalau beli handphone baru kan nanti kan bini komen, apa bang tu elok lagi. Itu masalah. Dalam hati jauh di sebelah hati kecil tu meminta ni bila nak rosak, tapi tak adalah dia zahirkan permintaan tu. Berjalan selalu pergi shopping tengok handphone padahal dah ada handphone, tapi tengok handphone, nak beli ada lagi. Itu yang dia belek-belek dah macam tak best dah kan. Dia macam tak best dah, dia jemu dah tengok dah. Tengok yang lain, aplikasi dia bagus. Itu yang datang doa tu, bila nak rosak handphone ni. Dia pula minta handphone dia rosak. Pada handphone lah, pada yang lain tak tahulah. Yang paling pelik sekali ialah orang yang cacah tatu di badan dia. Cacah tatu. Macam mana kalau dia jemur dengan tatu? Dia buat gambar sini, gambar harimau Melaya lah kan. Lama-lama dia jemur. Macam mana nak alih tatu tu? Sebab manusia ni dia jadikan Allah jemur. Jemur. Apa lagi kalau tatu seluruh badan. Tapi orang Islam tak ada lah buat tatu. Tapi kalau dia pernah buat tatu, tiba-tiba dia menyesal, dia tobat. Badan penuh tatu, pakailah baju macam ni, jangan pakai singlet. Nanti jadi fitnah lah. Kecuali tatu kat sini macam sahabat kita tu kan, dah taubat nak dibuang macam mana, memang nampak lah. Tapi itu pun dia pakai telubung pakai hook tu. Ini dah masuk Islam, pakai tahu kopiah, pakai baju singkat, tatu penuh. Islam bukan Islam ni. Kita pun pelik lah. Jadi perkara yang bertentangan akan berlaku. Cukuplah kita mengingatkan yang dunia ini tidak kekal. Sama ada dunia yang meninggalkan kita ataupun kita yang meninggalkan dunia.
Kadang-kadang mereka tidak pun berterima kasih kepada anda, bahkan mereka berebut-rebut bercakaran. Ni dunia, kita tinggal harta yang banyak, anak-anak waris-waris kita yang berebut harta. Kadang-kadang bercakaran dengan sebab berebut harta. Dan dah dapat banyak pun kadang tak terima kasih pun, tak ada pun dia buat majlis tahlil ke, baca yasin ke apa ke, sekali pun tidak dia buat. Waris-waris ni tak mengingatkan pada harta dia itu yang didapatkan, yang direbutkan adalah harta yang bapa dia bertubuh lumuh dulu cari. Maka kalau begitu, apa berfaedah kita menuntut dunia yang menghabiskan tenaga masa kita kerana dunia itu? Sesungguhnya elok sekali orang yang mengatakan, dalam satu rangkaian syair disebutkan, habid dunya tusaku ilaika afwan, alaysa masiru zaka ila zawali, fama tarju bi'aishin laysa yabqa, washikan qad tughayyiruhu layali, wa ma dunyaka illa misla zillin azallaka thumma azana birtihali. Maksudnya, andaikan dunia itu dihelakan kepada kamu dengan senang, dapat dunia senang, nak benda dapat, senang dapat, bukankah itu kesudahannya akan hilang, akhirnya hilang, senang dapat, senang hilang. Apakah yang kamu harapkan dengan suatu kehidupan yang tidak kekal, hanya sekejap saja? Peredaran malam akan mengubahkannya, yakni pada akhirnya akan pergi meninggal. Tiada duniamu melainkan bayangan yang menaungimu. Kemudian dia memberitahumu akan berangkat pergi meninggalkan. Itulah hakikatnya dunia ini. Habis satu perkara-perkara penegasan untuk supaya dalam bab dunia ni apa yang patut kita fahami hakikatnya, bagaimana kita harus meletakkan. Imam Ghazali menyusun, memberitahu macam mana kita patut meletakkan diri dalam bab dunia, sehingga dunia itu tidak jadi ganggu kita dalam buat ibadah. Apabila bertembung satu kehendak, kehendak dunia dengan kehendak ibadah tadi, maka kita akan mendahulukan yang ibadah berbanding dengan dunia. Sebagaimana yang telah sifat ini wujud dalam sahabat. Macam mana kita pun pelik kan, Sayyidina Umar itu kan, lagi tinggal satu bata je lagi nak letak, tiba azan dia tak letak. Kalau ikut logiknya, alah letak je lah. Kita azan dah laung dah, duduk scroll lagi tak habis-habis, nak berhenti sayang. Tapi kalau kita dapat faham benar-benar, dapat kita hayati hakikat ini, maka jadilah sifat Sayyidina Umar yang kita duk cerita-cerita tu akan berlaku pada kita. Azan aja, tinggalkan segala yang lain, terus pergi menuju kepada suara azan itu. Wallahu a'lam. Sampai setakat ini.